Maka sebab itulah kita nak merujuk pada satu ayat Al-Quran, yang mana ayat ini kalau kita sama-sama hayati, fahami, telusuri bersama, sikit sebanyak kita akan rasa, ya Allah, yang Tuhan sebut ni macam jadi ya, macam tengah jadi, atau sikit sebelum ni dah jadi, sekarang ni macam menjadi-jadi pula yang Allah sebut ini. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan di surau An-Nur. Ya, terima kasih banyak atas jemputan daripada pihak pengurusan surau An-Nur ini dan juga ahli jemaah sekalian. Moga-moga tuan-puan semua dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan untuk sama-sama kita membincangkan satu tajuk. Moga-moga ianya bermanfaat buat kita semua, saya yang bercakap, tuan-puan semua yang mendengar, insya-Allah. Tajuknya adalah tentang rahmat di sebalik ujian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada tanda-tanda dunia menjelang kiamat adalah timbulnya banyak atau berlakunya banyaknya bencana di sana sini. Orang bijak pandai menyebutkan antara bentuk-bentuk bencana yang akan sering kita tempuhi atau telah lalui atau mungkin akan dilalui kelak di masa-masa akan datang, ianya dalam 3 rupa ataupun 3 bentuk, atau senang faham, 3 bentuk bencana apabila dunia menjelang kiamat. Pertama sekali disebutkan bencana berkaitan tentang kegagalan teknologi. Itu bencana sebenarnya. Sistem down, kereta api berlanggar, kapal karam, pesawat jatuh. Maknanya selama ini kita bergantung harap pada sistem, sampai satu masa dengan sistem tu pun dah tak boleh harap dah. Dia pun dah tak boleh lagi nak berfungsi seperti biasa. Selalu harap kat dia, dengan dia diam tak boleh harap lagi dah. Namanya bencana kegagalan teknologi. Dulu orang kata kalau naik kereta, naik motor ni risiko kemalangan tu banyak. Tapi sekarang ini kapal terbang ke, helikopter ke, semenjak 2 menjak ni, tuan-tuan takkan tak terima berita yang surat khabar, yang WhatsApp, semua berkait tentang terempah, jatuh, meletup, hilang. Itulah namanya kegagalan teknologi. Ia merupakan bencana. Dulu di airport KLIA kan pernah sistem down. WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram juga pernah sistem down satu hari itu. Orang yang sering berkampung dalam Instagram ni dia tahu lah. Macam tuan-tuan ni baca Quran je mana tahu, mana tengok WhatsApp semua ni. Jadi kalau orang yang rajin mengikuti media sosial, ada satu hari sistem seluruh dunia media sosial, orang yang duk main Facebook jam, WhatsApp sangkut. Mungkin ada orang kata, bagus lah, tak adalah benda-benda lara, benda lalai. Sabar dulu, apa ingat WhatsApp semua lara, apa Facebook semua lara. Ada orang meniaga murtabak pakai Facebook, ada orang meniaga baju-baju terpakai bandel semua pakai Facebook. Jadi bila Facebook jam, dengan dia jam. Mujur tak ada roti, ada roti boleh sapu jam. Tak faham tak apa. Jadi oleh kerana itu, kegagalan teknologi ni sebenarnya bencana. Tuan-tuan masuk surau ni, duk sorang-sorang tadi ni. Tuan-tuan ingat benda tu tu. Tuan-tuan rasa terkejut dia tu, marah aku ke apa ni baru sampai. Tuan-tuan ingat benda tu selama-lamanya okey ke? Ada satu masjid, kita tak sebut lah. Saya ingat lebih kurang tu kat kot. Dia bercakap kan, normal. Kalau tuan-tuan bawah sikit, low. Maksudnya bawah pada suhu. Tuan-tuan tahu orang yang kita yang masuk ni semua yang 36 standard semua. 40 kena halau dah. Tak ada sini ya. Bukan malaikat halau AJK.
Tak ada sini ya. Jadi kalau 38, 39 dia menjerit lah. Tapi kalau kita yang masuk ni kebanyakan 36 lebih-lebih semua, 36 lebih. Kan ada satu masjid, masa kapasiti dibuka sampai ramai untuk Jumaat, datang tu pun jadi pening. Dia jadi pening lah, imbas suhu tu. Dia biasa kalau orang duk test untuk farmasi tu nak cek demam tak demamnya, main dengan ribu orang. Duk tin 36 minit, 36. Mari satu orang tin 16. Ngamuk dia ingat aku cicak apa 16 suhu lah. Jadi maknanya benda-benda yang macam tu pun dia boleh jadi, maaf lah orang kampung saya kata, boleh jadi bengong. Itu pun bencana. Sistem down. Apatah lagi tuan-tuan simpan duit dalam bank tu. Kan? Sekarang ni orang duk sibuk cari emas lah ni. Duk buat simpanan emas pula lah ni ha. Simpan dalam bank pun, tuan-tuan, dalam bank tu ada duit betul ke? Nombor. Ha, tu dia sekarang ni. Orang dah mula risau dah. Macam mana ni? Kan? Kalau datang bencana, duit kita kena beku ke tak ni ha? Habis kalau bank pun macam mana? Tenggelam macam mana? Wallahualam. Jadi itulah namanya bencana. Yang kedua, menjelang kiamat juga, bencana yang kedua bersifat apa? Iaitu social politik. Rusuhan, pergaduhan antara ahli-ahli politik. Itu bencana, tahu tak? Kerana dia akan mengakibatkan banyak benda. Dia orang tu tak selesai, yang ni dah habis hanyut lah. Faham tak maksud saya? Itu bencana. Pergaduhan, rusuhan, tak puas hati sana, tunjuk perasaan, turun pumpang-pumpang, itu bencana sebenarnya. Dan termasuk salah satu daripada bencana social politik. Social ni maksudnya kemasyarakatan. Bencananya juga termasuklah penularan wabak. Maka wabak penyakit yang sejak daripada dulu macam-macam nama, HFMD, H1N1, H3N2, sesemua babi, sesemua burung, sesemua unta, Zika, apa lagi, kencing tikusnya, leptospirosis, apa lagi, yang terbaru coronavirus pun dah beranak jadi macam-macam keluarga dah. Omicron, entah apa lain nama tak tahu. Dia dah makin, sebenarnya dia makin beranak, dia lagi terror. Kalau yang sebelum ni kan kena matahari dia mati, dia bukan mati, dia tak berapa nak kuat sangat. Lah yang lagi orang lagi terror. Dia lagi terror, dia lagi kuat. Wallahu a'lam. Itulah namanya bencana. Dan yang ketiga, yang termasuk juga dalam kalangan bencana adalah iaitu bencana yang bersifat geologis ataupun bencana alam. Tanah runtuh, tsunami, kepala air, banjir. Ini semua termasuk di kalangan bencana-bencana yang disebut sebagai bencana alam ataupun yang bersifat geologis. Maka sebab itulah kita nak merujuk pada satu ayat Al-Quran, yang mana ayat ini kalau kita sama-sama hayati, fahami, telusuri bersama, sikit sebanyak kita akan rasa, ya Allah, yang Tuhan sebut ni macam jadi ya, macam tengah jadi, atau sikit sebelum ni dah jadi, sekarang ni macam menjadi-jadi pula yang Allah sebut ini. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nahl ayat 112. An-Nahl ayat 112. Kata Allah, Allah memberikan satu contoh sebuah negeri yang dulunya aman, damai, tentram, yang mana didatangkan rezeki pada negeri itu mewah dari setiap pelosok, yang darat, yang laut, yang kebun, yang ladang, yang langit, yang udara.
semua rezeki. Semua rezeki. Akan tetapi penduduk negeri itu kufur akan nikmat, ingkar akan nikmat Allah, maka Allah merasakan mereka, menyelubungi mereka itu dengan dua bencana, dua azab, dua bencana yang berupa kelaparan dan ketakutan meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Surah An-Nahl ayat 112. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini kita tak ulah panjang, melainkan kita nak sebut ada satu negeri ni Allah bagi perumpamaan. Dulu mereka hidup aman bahagia, makan ni serba-serbi ada, memang hidupnya, kehidupan dia subur. Macam di tanah air kita ni, subur tak subur, meja tempat saya ceramah ni letak tengah-tengah panas tu, hujan panas, keluar pokok, subur. Ni kayu-kayu ni boleh lama-lama keluar. Campak apa? Tumbuh, makmur tuan-tuan, subur, makmur. Akan tapi kata Allah, dia orang ni yalah kan, kadang-kadang tak sedar dia untung. Seronok, bahagia, syok, happy, tentang baru boleh rentah negeri, rentah daerah. Dia syok melampau kot, dia happy sangat kot. Semayang entah ke mana. Dulu masa duduk lockdown di rumah, semayang tepat waktu. Habis nak buat apa? Dia dah duduk rumah menjongok, mayang lah. Ada boleh jalan-jalan sana sikit, dia dah lalai lah. Duduk hotel sana, resort sini, kemah sana sini, ada sikit lalai. Maka Allah Ta'ala datangkan berupa peringatan, yang mana peringatan ini ataupun satu bencana ini, bukan satu, maaf, dua. Bencana ini berupa apa? Pertama sekali, kelaparan. Lapar. Lapar ini bukan cerita isu banjir tak banjir. Sebelum banjir lagi, sejak pada PKP tuan-tuan, PKP pertama lagi, berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang terputus mata pencarian. Gaji kena potong, meniaga tak jalan, banyak masalah. Anak ramai. Dah kena pula time tu suami dia pula meninggal, anak kecil-kecil 5 orang. Dia sara anak 5 orang, suami meninggal. Dia pun jaga mak dia yang uzur, lumpuh. Macam mana? Dia pun kerja cleaner. Kadang ada yang jadi cashier dekat Petropam. Gaji berapa sangat? Anak kecil-kecil, lapar tak? Kelaparan. Memang susah, hidup susah. Terpaksa kibar bendera. Tak ada makanan dah, putus bekalan. Beberapa masjid saya ceramah itu ada inisiatif buat gerobok rezeki. Letaklah beras lah, tepung lah, apa semua. Tapi ada setengah orang kadang tak faham-faham juga ya. Musim musibah ni patut insaf lah. Letak, ambil yang patut padan. Ini bawa highlight, undur pula tu. Dia ambil apa, ingat buka kedai runcit ke apa? Orang bagi ambil yang patut-patut. Ambil, orang bagi tu untuk kau guna alas saja, untuk meneruskan hidup, bukan suruh kau buat kenduri. Ada tuan-tuan, tahu lah, mai COVID, mai banjir, perangai tak berubah lah. Dia tak faham lah. Orang lain kan ada reti lah juga, insya ya Allah, aku ni musim susah ni, Tuhan nak tegur ni, dulu aku ada ambil duit haram ke apa, Tuhan nak bersihkan balik. Patutnya dah ada juga benda-benda tak senonoh tu buat tak? Orang diuji dengan kelaparan. Cuma bagi kawan-kawan di luar sana yang mungkin diuji dengan musibah kelaparan ini, janganlah merasakan diri tu terhina. Kita ni terputus bekalan, tak ada makanan ni, lapar ni, memang hina lah kita ni di sisi Tuhan. Tak. Rasulullah SAW juga pernah melalui saat-saat yang kurang lebih sama. Nabi pernah satu malam keluar di waktu malam, terserempak dengan sahabat yang lain. Sahabat tanya, ya Rasul, malam-malam keluar buat apa? Nabi kata, aku lapar. Aku lapar. Maknanya kelaparan itu bukan penghinaan dari Tuhan. Jangan macam tu. Dia lapar ni, Tuhan marah kami agak. Nanti Nabi pun pernah lalui saat-saat kelaparan. Mungkin daripada lapar itu Tuhan nak mengajar sesuatu kepada kita. Itu. Selain daripada kelaparan, apa bencana lagi?
termasuklah juga kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 112 ini, ketakutan, perasaan takut. Jujur je lah tuan-tuan, sejak pada Covid hari tu, berapa ramai di kalangan kita yang hidup tak tenang. Hidup tak tenang. Habis sekarang bertopeng semua. Kan? Bertopeng satu hal. Tengok kawan bersin, serupa zombie. Oh, wabak. Kadang sampai kita nak bersin pun rasa bersalah. Simpan. Sambung di rumah. Shame tu biar di rumah. Kan nanti orang tuduh aku pula jadi kluster pula nanti. Kluster kuliah maghrib pula nanti. Panjang cerita. Takut. Berapa ramai tekan button lift pakai kunci, pakai lidi, tak berani pakai jari sendiri. Siapa pula yang tekan button? Kan kuman kat situ, aku tekan, aku kerap korek hidung, kau masuk pula. Takut, dia takut. Dan adakah takut itu merupakan satu sifat yang kita kata apa dengan kuman pun takut? Itu biasa, itu normal, standard lah tuan-tuan. Musim-musim penularan wabak semua ada perasaan macam tu, takut, biasalah. Sampai satu tahap ni tuan-tuan, awal-awal dululah, ni cerita dah lama lah. Dulu kan corona virus ni kan daripada China. Lepas tu kan raya Cina kan banyak limau-limau tu. Berapa banyak limau kena buang. Tak berani dah, ini corona ni. Okey lagi, kawan saya cerita, paling teruk dia pernah jumpa ada orang nak order nasi goreng Cina pun takut. Orang dia kata ini kan bersembunyi pula balik nasi ni. Apa benda engkau dah? Itu melampau sangat. Apa penyakit lah, ya Allah. Sebab itu ulama berpesan, mana-mana orang yang takut tanpa ilmu. Saya ulang, takut tanpa ilmu ibarat orang tu sudah mati sebelum mati. Orang yang takut tanpa ilmu, tuan-tuan dengan saya semua ni ada rasa takut tak? Ada. Tapi ada ilmu tak tentang macam mana nak berhadapan dengan wabak ni? Sikit-sikit ada. Kementerian Kesihatan aja amalkan 3W, elakkan 3S. Ikhtiar lah. Wash, wear, warn. Elakkan 3S. Tempat sesak, sempit, sembang dekat. Ikhtiar dia kita. Ada ilmu, okey lah. Ini yang masalah, takut dan tak ada ilmu. Semua benda takut. Takut. Anak bagi tahu, mak ingat nak balik kampung. Abah ingat nak balik cuti kampung. Nanti dulu. Kau mandi dulu dengan sanitizer tu. Bukan spray, mandi. Anak tu pula nak mandi wajib. Jam. Kena meratakan. Macam mana sanitizer tu? Macam mana mandi apa? Astaghfirullahalazim. Takut ni kalau tak ada ilmu teruk jadi. Dia jadi, ya orang putih panggil apa satu penyakit tu apa? Dia panggil germophobia ataupun paranoid. Pernah dengar paranoid? Takut tanpa ada takut yang tak tentu arah. Takut yang apa benda ni? Kau takut benda yang macam itulah. Gilah belajar, tahulah sebuah sikit apa PM perangai-perangai wabak ni, apa perangai dia, apa kelemahan dia sekurang-kurangnya. Tu kita tahu. Macam kita dengan denggi lah. Demam denggi, dia kan dah bermasyarakat dengan kita sejak berapa lama. Kita reti tak? Mana bekas-bekas berisi air, bertakung, tuang. Anak main senja-senja, masuk. Malam tidur, pasang ubat nyamuk. Kan, nampak? Taklah tengok nyamuk macam rimau. Kita reti nak berhadapan dan menangani dia. Leptospirosis, kencing tikus, pun dah bermasyarakat dah dengan kita. Reti dah. Mana pergi sungai ada lopak-lopak, air tak mengalir je, jangan pergi situ kan. Kebersihan ni apa, air tin, air minuman yang dalam tin tu basuh dulu. Pasal bila bertimbun dekat store, mana tikus, mana duk berlari-lari kat situ, kita tak tahu, main kerak minum, basuh dulu. Reti cara dia. Bukan takut tak tentu arah. Ini maka sebab itulah kita tak nafi bahawa dua keadaan ini juga merupakan bencana yang Allah Ta'ala izinkan ianya berlaku. Pertamanya ju', lapar, dan yang keduanya khauf, iaitu takut, sebagai peringatan buat kita semua.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, berbalik pada tajuk kita tadi ni, iaitu rahmat di sebalik ujian. Apa makna rahmat? Rahmat tu apa dia tuan-tuan? Rahmat. Setengah orang kita tanya rahmat tu apa? Dia kata mega. Lain kita apa rahmat? Eka matra. Ini apa benda lah awak menyanyi lagu tak habis-habis. Orang tanya tu dia kait dengan artis-artis dia. Rahmat ni maksudnya kasih sayang. Rahmat maksudnya kasih sayang. Kalau kita kata semoga keluarga engkau dirahmati Allah, maknanya semoga keluarga engkau mendapat itulah dia, kasih sayang Allah. Allah sayang kita semua. Itu maksudnya rahmat. Macam mana yang kita nak kata rahmat di sebalik ujian? Kasih sayang Allah di sebalik ujian. Pasal biasanya ujian ni benda kita tak apa nak berkenan. Siapa suka rumah dia hanyut? Siapa suka kasut kesayangannya dicuri orang? Slipper ke apa? Macam slipper saya warna merah bawah tu, jangan ambil. Tak larat beli lah. Hilang. Orang surau pandai. Tak apalah ustaz, ni semua ujian Allah. Kalau slipper dia hilang lah, baru dia tahu. Slipper ya ujian lah. Tak apalah, kita pun ingat. Jadi ujian ni kebiasaan benda yang kita sendiri pun tak berapa nak berkenan, tak kena dengan jiwa kita. Kebiasaannya lah. Ada juga ujian yang kita pun suka. Ujian wanita, ujian harta, ujian takhta, ujian dunia, ujian anak cucu. Dulu sebelum ada cucu, rajin datang ke surau. Jak ada cucu ni seronok pula main. Dan cucu tu kerap duk main waktu maghrib. Atuk jadi mangsa, opah toki jadi mangsa. Dah lama tak datang ke surau dah ni, melayan cucu lah. Cucu tak bagi datang. Cucu pula 5 orang, semua boy kuasa 5. Jadi toki jadi Papa Zola. Ceritanya tuan-tuan tak tengok ini semua jejak Rasul, tengok ni, tak apalah, silap pula contoh. Jadinya macam mana kasih sayang Allah di sebalik ujian? Ni kita nak cerita. Pasal baru-baru ni tuan-tuan, saya tengok ada satu suasana tak berapa nak syok. Saya pun ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Tapi kita ni duk perhatilah gelagat manusia-manusia hamba-hamba Allah dalam Facebook ni, ya Allah. Ingatkan mari musibah ni makin, apa kata orang, makin nak insah berubah. Sebaliknya pun ada. Maksudnya jadi makin hara pun ada perangai. Laju sangat mulut tu. Tengok orang kena ni balasan Allah ni. Tengoklah negeri tu lah paling juara semua maksiat apa negeri tu lah. Memang elok lah kena bala mu. Dia punya cakap mulut tak ada insurans tu. Dia mulut ni orang tua-tua berpesan apa? Kerana mulut santan binasa kan? Kerana mulut badan binasa, atau yang bau sikit lah, because of the sticky rice the coconut milk is gone. Itu yang tuan-tuan faham. Orang balakong biasa faham yang tu. Dahsyat lah mulut dahsyat sangat. Belajar tinggi, universiti 4 flat semua. Mulut, ya Allah, hai. Mana belajar ni mulut ni? Kadang tu maaf cakap, tak padan dengan kopiah atas kepala. Mulut tu, kalau benda tu kena batang hidung awak, kena pada keluarga awak, baru tahu. Cakap kat orang sedap sangat. Balasan. Kena kat dia, oh ini ujian. Oh dan dia ujian. Kalau orang lain balasan. Saya ingat macam ni lah tuan-puan semua yang dirahmati Allah. Perasan tak? Kita ambil contoh musibah banjir. Musibah banjir yang Allah Ta'ala izinkan berlaku ni, sikit sebanyak hikmah dia apa tuan-tuan rasa lah? Yang kita lain-lain orang lain lah cara pandang dia. Bagi saya sendirilah, peribadilah, ni bukan mana kitab, pandangan peribadi. Yang saya nampak, inilah musibah yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita warna sebenar perangai tiap-tiap seorang. Betul tak? Baik yang kena musibah atau baik yang menengok atau yang dengar berita musibah. Maksud saya apa? Ada orang pertama jenis bila tahu saja musibah ni jadi, dia tanpa buang masa, tak berlengah-lengah, terus turun bantu apa ada jalan on saja. Kadang-kadang tu yang dia dah ni kan hujung minggu, weekend, esok Sabtu Ahad, yang cancel.
kita turun. Mana? Hulu Langat ke ni sekarang ni Mentakak pula ni, di Pahang pula, di Temeloh pula. Jom. Cancel mana kita turun. Ada Allah nak tunjuk, oh dia ni macam ni punya perangai ya. Dia ni memang dia tak peduli, janji dia dapat tolong orang, mengutamakan orang lain. Ada jenis macam tu. Dan kadang-kadang tu sampai kalau ikutkan dia tu pun tak mampu. Ada seorang hamba Allah tu kan, saya ingat viral, tuan-tuan pun tahu. Dia naik Viva kan. Naik Viva pada Melaka. Bawa perahu, bawa bot. Modal RM50. Sekarang dekat Pahang. RM50 dia bawa. Ulang alik yang Melayu, yang India, yang semua dia usung, dia pindahkan, dia tolong pindahkan. Laju dia buat kerja. Orang sampai kagum dia ni daripada mana datang ni? Allah Ta'ala nak angkat darjat seorang sekelip mata ya. Dia tak payah berlakon, tak payah menyanyi, tak payah jadi selebriti. Membantu orang, unsung hero. Hero yang tak didendangkan. Tak payah pakai kamera semua. Tak payah panggil wartawan, tak payah. Dia bantu aja, semua orang kenal. Allah nak angkat darjat macam tu lah. Allah tuan-tuan, Allah nak tunjuk. Siapa yang pandai sembang kari, berdegar-degar, oh kita kena mana. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk. Saya lah yang cakap ni, pandai sembang lah. Kan orang lain, ataupun ada agak orang lain. Allahu Akbar. Muhasabah. Lepas tu nak kata apa? Betul tak? Dan memang sungguh pun. Ada orang Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa dia ni, jenis dia kerja tak banyak sangat, kamera manjang. Tak tahulah, tapi nanti lu janganlah hukum lagi. Sampai kawan-kawan misi bantuan tu pun pelik. Masa atas bot kamera dah, turun gambar cepat. Lagi. Masa tengah lagi gambar ni, tengah pagi ni. Oh, berlumpur. Gambar. Kerja tak banyak, gambar banyak dari kerja. Wallahu a'lam. Kita tidak mengatakan dia ni riya lah, ta'ajul lah, sombong. Ingat, agama tak mengajar kita supaya menilai hati orang. Jangan duk menilai hati orang. Itu dia dengan Allah. Tapi dari sudut efisien buat kerja, kalau sibuk sangat bergambar manjang, kerja macam mana ni? Tu je lah yang kita tengok kan. Ada juga orang Allah nak pamerkan kepada kita, setitih air banjir pun tak pernah kena pada badan dia lagi, tapi dia punya ayat dekat Facebook, keyboard warrior. Inilah cerita macam dia pun dah menyelam dah. Tak lagi. Allah nak tunjuk. Kadang-kadang di kalangan yang menerima bantuan pun sama. Allah nak tunjuk siapa di kalangan kita yang paling kuat iman. Ingat, orang paling kuat iman bukan pada jubahnya yang labuh. Orang paling kuat iman bukan pada dahinya yang tinted. Tinted ni yang tahap JPJ tak lepas punya tau. Hitam legam betul. Rontok dahi punya kat sujud tu. Kuat betul. Orang tahu itu iman kuat. Mana? Dahi dia, kau tengok dia punya dahi. 3 biji tu. Orang biasa 2 ada 3 biji tu. Macam mana dia sujud? Tengih agak. Itu bukan lambang keimanan lagi. Bukan. Itu benda boleh adjust. Benda boleh buat. Untuk lah boleh. Tak pasal sekarang kan orang setengah-setengahnya menilai luaran. Sekarang zaman packaging. Packaging cantik, dalam tak ada apa. Dalam hampir. Loh ini luaran cantik, ribbon semua. Manusia pun sama. Luaran, wah kita tengok macam uji ni hadiah apa ni. Dalam Allah ini manusia pun sama. Bukan itu ukuran dia. Tapi ada setengah orang Allah nak tunjuk iman dia tak kala dia diuji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Adakah manusia itu mengira-ngira bahawa cukup sekadar dia mengaku kami beriman tapi belum diuji? Allah kata apa? Takkanlah senang sangat mengaku kami beriman, belum diuji lagi. Kena saja baru tahu iman kita di tahap mana. Ada orang tuan-tuan Masya Allah kena ujian macam ni, semayang tak tinggal. Kan viral agak baru ni kan, ada brother tu, hamba Allah tu, tepi ni air banjir dia, Allah Akbar, semayang
Banjir-banjir, semayang tetap semayang. Duduk di pusat pemindahan pun cari ikhtiar jalan, semayang tetap semayang. Di situlah ukuran kita. Ini kadang tak banjir pun tak semayang. Telah banjir pun tak tahu. Tak banjir pun tak semayang, macam mana? Orang sini ke ada? Venezuela. Allahu Akbar. Allah nak tunjuk. Walaupun adalah hujung-hujung telinga kita ada dengar juga di kalangan yang menerima bantuan tu menangis-nangis, terima kasih lah, terima kasih, tengoklah rumah acik ni habis lah, dengan almari dah kembang, dah kena buang semua, dah melonggok, tak ada apa dah tinggal lagi, dah mengasih lah, ingat kat makciknya. Ada juga kadang-kadang orang bagi sumbangan, bagi ni mengasih, tapi ni je ke? Allah nak tunjuk ni je ke? Kami nak yang lain, yang ni tak mau, banyak dah. Tapi tak apalah, pihak yang memberikan tu cuba sedaya upaya menyantuni. Barangkali ada orang, kita tak di tempat dia, mungkin dia sedih, dia memang betul-betul dia nak benda lain, tapi itulah sikit sebanyak kita nampaklah setiap warna-warni sikap manusia yang ada di sekeliling kita. Ada setengah orang hidup mewah, dia tak pernah hidup susah, tak pernah. Berpuluh tahun hidup kawasan tu tak pernah naik banjir, semua tak pernah. Sekali kena bagaikan meronta-ronta dan lari daripada skedul asal. Biasanya dia makan ini, benda apa ni, bagi apa ni, tak mau, nak lain. Mungkin. Padahal kita diajarkan supaya redha, syukur apa yang dapat. Inilah dia. Sebab itu kasih sayang Allah ni begitu luas sekali, tak kala bila ujian musibah datang melanda kita. Namun sedikit pembetulan lah, kalau dalam masyarakat kita masih lagi berpegang bahawa semua yang datang menimpa ini adalah balasan daripada Tuhan, kita minta dia tolong istighfar banyak-banyak sikit. Nampak sangat kadang tu belajar mengaji tak habis, nampak gayanya lah, nampak gayanya. Walaupun kita tak nafi, memang sikit sebanyak apa yang berlaku ini kita ada sahamnya juga. Maknanya faktornya memang ada kaitan dengan perbuatan kita. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesilapan kesalahan kamu. Surah Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura ayat 30. Betul tak? Tangan-tangan kita mana longkang-longkang elok mengalir, dah pi campak sampah sumbat. Ada tong sampah elok-elok tak pi buang elok, dah lempar ke tong longkang, longkang. Minyak masak tuang ke longkang. Minyak masak jangan dia buang macam tu. Dia kan ada tempat pengumpulan minyak masak. Tuang sampah-sampah yang pepejahnya semua sumbat longkang tu. Akibat dia semua. Itulah dia tangan-tangan. Ini kita tak nafilah, ada kaitan juga. Kita pun antara penyumbang juga benda-benda tu, muhasabah. Tapi kita nak pesankan juga bahawa dalam banyak-banyak musibah yang Allah datangkan, bukan semuanya itu dengan tujuan bala. Orang kita kan istilah bala. Bukan. Musibah yang Allah datangkan ini boleh jadi antara tiga. Ni kita nak kongsikan lah. Moga-moga semua dapat satu kefahaman supaya mulut tu tidak begitu laju dan luncur ketika nak mengkomen apa-apa situasi. Kemalangan, balasan. Semua balasan. Paling kesian tu imam. Naik motor, jatuh, masuk ke longkang. Orang kata padan muka. Tu balasan Tuhan. Jadi imam baca panjang sangat. Bantai baca kahfi malam Jumaat 110 ayat, bengkok jemaah, longgar skru. Baca yang simple-simple sudahlah, nak kuliah tabat yadai saja sudahlah. Kahfi, ingat dia seorang masuk syurga. Kan dah kena balasan, jatuh motor. Mulut-mulut macam mulut macam ni, jenis geng-geng masuk air macam ni, sememangnya wujud. Maka kita nak pesankan bahawa sabar dulu. Bukan semuanya itu bala. Musibah ada beberapa bentuk-bentuknya. Pertama sekali, yang pertama,
Boleh jadi musibah yang Allah Ta'ala izinkan ini berlaku, pertama sekali, mungkin ianya ibtila. Cuba sebut. Ibtila. Apa makna ibtila? Ibtila ini, dia adalah satu bentuk musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan, yang Allah Ta'ala izinkan ianya berlaku dengan tujuan Allah nak angkat darjat orang baik-baik. Contoh paling dekat yang kita Hulu Langat tu. Contoh agak-agak yang kena musibah banjir di Hulu Langat lah, yang paling dekat kita lah, yang Kelang pun banyak lagi lah. Ada tak orang baik-baik? Yang masjidnya, yang kuat sedekahnya, dengan orang kampung, dengan jiran pun baik, ada tak? Maka bila musibah tu datang, tujuannya apa? Allah nak mengangkat darjat dia. Allah angkat darjat dia. Kita manusia pun ada agak darjat-darjat kita ni. Ada orang adalah pangkat-pangkat tertentu dapat daripada istana. Belakang tu lah PCK, BJK, AMN, kan belakang tu kan. Kita pun ada juga PJK, perut jalan ke depan. Dia ada orang memang pangkat-pangkat. Lagi pangkat, lagi powernya mendapat darjah kebesaran yang membawa gelaran datuk. Tu kan darjat. Tapi itu semua manusia punya darjat. Kita dengan Allah Ta'ala, kita pun ada darjat-darjat tertentu. Sedangkan syurga pun ada 7 tingkat. Syurga pun 7 tingkat. Maksudnya mesti ada darjat. Kita ni ada level mana ni? Allah nak angkat rupanya darjat orang-orang baik-baik menerusi ujian. Ada satu hadis Nabi SAW yang mana baginda Nabi bersabda, "Iza aradallahu bi'abdihil khair ajjala lahul 'uquba fid dunya." Oh ni, saya ingat hadis ni, kawan-kawan kita yang sedang dalam musibah kalau dengar ni, sebab ni rasa ni. Sebab ada, semangat pun ada. Nabi kata, jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, maknanya Allah sayanglah hambanya itu, nak bagi satu benda baik pada hamba-hambanya itu, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Awal-awal lagi kena dah. Atau dalam masa yang sama, bila dia kena tu pula, dia bersabar, dapat pahala sabar. Dia redha, dapat pahala redha. Dia tenang dan masih meneruskan istiqamah ibadahnya itu, lagi dapat. Dia kalau orang ibadah dalam musibah, pahala berdouble triple tu. Kita kalau order burger nak double triple cheese semua. Dia kalau di sisi Allah ada orang lagi-lagi lebih Tuhan bagi, sebab dia susah. Macam kita ibadah lah. Kita ibadah, semayang, baca Quran, sedang puasa. Perut tengah kuruk-kerak, tapi baca Quran. Mata tengah mengantuk, bangun tahajud. Kan orang lain pun bangun semayang, tapi tengah tak mengantuk, dia okey, tak ada masalah. Kan double Tuhan bagi. Ini macam itulah ceritanya. Allah bagi double, triple lagi, bagi banyak, berganda-ganda pahala. Sebab itu kalau tengok di kalangan orang soleh terdahulu, orang alim, orang soleh dulu ni, hidup mereka dengan sakit, dengan susah, dengan uzur ni macam berpisah tiada. Ada je ulama-ulama dulu ni memang diuji dengan sakit. Ibnu Khafif, ada satu ulama dari Naisabur. Ibnu Khafif ni dia seorang ulama yang hebat lah, alim, banyak ilmu. Dan dia ini seorang yang ada sakit buah pinggang. Dia sakit buah pinggang dia sampai tahap, wallahualam lah, zaman tu taklah dialisis ke apa, tapi sakit buah pinggang dia, kalau dia nak datang semayang ke masjid, orang kena papah dia, kiri kanan kena ada orang bawakan dia. Dia tak boleh jalan sendiri, buah pinggang dia. Sampai satu keadaan tu mungkin kot ada orang cadang kat dia lah, Syekh, Tuan Syekh kalau dah sakit pinggang dia, semayang di rumah lah kot, semayang di rumah lah dia. Orang kita kan sekarang kata apa, darurat lah, dah tak mampu semayang di rumah lah. Apa dia jawab? Ni yang kita dengar rasa semangat. Dia kata, kalau kalian semua dengar laungan hayya 'alas salah, lalu tak nampak aku di saf-saf masjid, kau carilah aku kat kubur. Maknanya aku dah tak ada dah. Hidup dia antara masjid atau kubur. Tu maknanya kau nak cakap apa, kau cakap lah. Aku ni memang degil sikit. Masjid aku takkan tinggal, aku tetap akan datang.
Kalau aku dah tak nampak, korang tak nampak aku, mana Syekh ni? Kubur. Macam kita kan, mana dia? Pasar malam, rumah cucu, pergi cuti, tengok di Facebook, oh cuti. Ulama dulu tak ada pasar malam, tak ada. Dia tak ada di situ, maknanya carilah kubur lah tu. Dah arwah dah. Allah semangatnya gagah lagi. Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita. Mungkin ramai orang tak tahu, Imam Syafi'i sakit buasir. Dia sakit buasir. Tuan-tuan tahu orang sakit buasir mana boleh duduk lama. Habis kalau dah tak boleh duduk lama, macam mana Imam Syafi'i boleh mengarang 174 buah kitab? Dalam buasir tu 174 buah kitab tebal-tebal tu dia boleh karang. Macam mana? Sampai akan disebutkan bahawa dia duduk lama sikit, berdarah mengalir. Dia tak boleh duduk lama. Tapi minat dia, sungguh dia nak memandaikan umat. 174 buah kitab tu dikarang. Kita yang sihat, apa kitab karang? Kitab pun tak beli. Orang sini ke? Venezuela. Malu. Berapa ramai di luar sana orang yang jauh lebih uzur daripada kita, tapi dalam bab dia beramal. Sebab kita, ya Allah, semangatnya. Nak-nak kalau tuan-tuan pergi ke umrah, ada 2-3 orang makcik maklum, nenek bongkok 4 ke sini jalan, cucu pimpin nak lagi. Dia kata inilah berbaki usia dia ada. Dan dia pun bukan datang kata pencen baru tak, daripada muda lagi memang dia macam ni. Dia semangat, sengit-sengit datang semayang. Allahu Akbar. Yang sihat muda-muda sengit juga nampak. Sengit menyanda pejar. Penceramah baru bagi salam lelap dah. Assalamualaikum. Balik rumah bini tanya, abang apa dapat? Tahulah. Kali terakhir abang dengar dia cakap Assalamualaikum. Lagi sekali dengar dia kata Waalaikumsalam, ada apa-apa nak tanya? Itu je lah. Kejap ceramah dia. Tahu apa dapat. Macam mana dia surau boleh panggil? Mesti silap kau. Takat bagi salam abang pun boleh. Dia yang buta kata orang. Tak apalah, itu kita faham kan. Ni amaran apa ni? Amaran pula apa? Masuk isyak kan? Tuan-tuan, sebab itu ada orang, dia Allah Ta'ala izinkan didatangkan musibah kena pada dia dengan tujuan apa tadi saya sebut? Ingat lagi tak? Ibtila. Malah orang soleh dulu-dulu menganggap bahawa musibah yang kena pada dia ini sebagai tanda kasih sayang Allah. Orang soleh dulu kalau dah lama musibah tak kunjung tiba, kadang-kadang dia jadi resah. Tuhan ni, Allah Ta'ala ni masih sayangkan aku tak lagi ni. Kan dia, Allah sayang. Ulama orang soleh-soleh takkan Tuhan tak sayang. Tapi dia ada rasa tu yang kadang keluar. Syair-syair ilahi las tulil firdausi ahla. Apa terjemahan dia? Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Tu bahasa orang tawaduk, merendah diri. Setengah orang salah faham, dia kata itu ayat orang tak ada prinsip. Tak layak ke syurga, ke neraka tak nak. Kau nak duduk mana? Bang, itu bahasa orang tawaduk. Dia rasa tak layak ke syurga, namun tak sanggup, tak mampu nak menahan bahang neraka. Itu cerita dia. Malah ulama dulu dengan sakit ke apa kemudaratan hidup ni, dia anggap itu kemuliaan, satu kemuliaan. Allah hebatlah, memang Allah angkatlah darjat. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok nabi-nabi dulu, orang-orang soleh dulu, kalau lagi kuat dia diuji, tak kisahlah ujian berupa sakit, uzur, demam, apa saja. Apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Kecaman, kutukan, hinaan, kejian orang, itu lali ya. Itu biasa dah. Sebab itu kita tak pernah dengar mana-mana Nabi letak jawatan. Tak ada. Tak ada. Letak jawatan tak ada. Itu bukan, tak ada dalam kamus hidup seorang Rasul. Letak jawatan tak ada. Cuma baru-baru ni lah, taklah barulah, beberapa tahun dulu ni kita pernah dengar ada Nabi mengumumkan letak jawatan. Tapi
Benda tu pun dah selesai dah lah ya. Dah selesai dah. Tak siapa lantik dia, tiba tak jawatan. Itulah dia tuan-tuan ya, Nabi-Nabi dulu. Namun ada satu lagi yang sangat, saya ingat kalau saya cerita ni, mungkin tuan-tuan pun celik mata dan hati bila dengar. Dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi ini namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang dia ni rajin duduk dengan Nabi, belajar, menelaah apa tak faham dia tanya. Dia memang tekun dalam bab ilmu. Satu hari dia pernah dengar Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala uzrin wala ghammin wala adha hatta syaukatu yushakuha." Nabi kata, tidaklah menimpa seseorang orang beriman itu berupa kesakitan, rasa letih, khawatir, bimbang, sedih, kesusahan hati, atau paling-paling pun dia tu tertusuk duri. Maknanya kau ada benda tajam ke apa kan? Jalan atas kapek kan, kita tak tahu kapek tu ke ada benda apa, selumbar ke apa, sak kena. Maka kata Nabi, walaupun sekecil itu memedihkan dia, menyakitkan dia, apa dia dapat? Orang tu lah yang terkena tadi tu, apa dia dapat? Kaffarallahu biha min khatayahu. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah hapuskan dosa-dosanya. Ini poin yang kedua. Pertama, ibtila. Yang kedua, musibah Allah datangkan dengan tujuan kafarah. Cuba sebut. Kafarah. Kafarah ni maknanya cuci dosa-dosa. Allah nak hapuskan, membersihkan ialah hati kita daripada dosa-dosa yang menimbun tinggi banyak tu dengan jalan musibah yang didatangkan. Macam kita kan kadang biasa habis majlis bang, marilah sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah. Kenapa namanya tasbih kafarah? Yang subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta tu kan? Sebab masa sepanjang kita duk cakap-cakap ke meeting mesyuarat apa tadi tu, kadang-kadang ku ada yang lalai-lalai, lara-lara, mengutuk-mengutuk, mengumpat-ngumpat pengurusi CEO ke apa tadi kan. Di ujung tu tutup dengan tasbih kafarah tu. Jadi yang sepanjang tadi tu kasih settle lah, kasih cuci-cuci ya, bersih tu. Sebutnya kafarah. Ada satu majlis hari tu, MC itulah. Kadang MC ni dia membaca skrip, kembang agak mata tu tengah hari kot. Tuan-tuan, begitulah ceramah yang begitu menyedarkan. Oleh itu marilah kita tangguh majlis kita ini dengan tasbih kafirah. Lain tu, kafarah lah. Kafirah tu kafir. Habis kafir belaka pula dia. Kafirah, kafirah. Sebut betul-betul tuan-tuan ya. Jadi kalau yang kedua ni namanya kafarah, menghapus dosa. Cuma bila hadis yang saya bacakan tadi yang Nabi sebut ni, Nabi kata hatta kalau tertusuk duri sekalipun Tuhan ampunkan dosa. Macam tuan-tuan pernah kot, macam kita orang lelaki-lelaki ni kadang selalu kat jadi mangsa. Isteri orang rumah kita kadang minta tolong bang, tolong ambil telefonnya, bang tolong ambil tisu dalam beg tu. Beg orang perempuan ni kebiasaannya dia dipenuhi dengan banyak jerangkap samar. Dia banyak jarum peniti, dia serba-serbi jarum. Sekarang ni banyak tudung owning dia tak banyak jarum sangat. Dulu zaman jarum ada jenis tudung yang jenis banyak sangat pin tu yang bubuh di mulut ni, sementara nak ejah depan cermin sini tu yang kadang suami yang tertelan. Ada. Jadi dia banyak jarum sini, yang selit sini, cocok sini. Jadi dia kadang nak simpan mana takut lupa, dia selit kat dalam handbag dia. Jadi mangsa ni siapa? Ni lah. Kita lah. Abang tolong ambil apa? Boleh. Mana? Tepi tu yang sebelah zip tu bawah sikit. Okey. Kena. Cak kena. Mulut jangan duk mencarut, jangan duk maki amun. Hapus dosa. Menghapus dosa. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama tak derma darah ni Allah. Ini pula derma darah. Allah, Allah, Allah. Hisap kan raja bersiung pula. Astaghfirullahaladzim. Basuh. Buh gamat sikit. Okey. Itu Allah nak hapus dosa lah tu. Kau agak subuh pukul 11 kot tadi. Tercocok sikit ini mesti yang subuh pukul 11 tadi ni Tuhan marah mujur jarum, kalau parang hilang terus. Tu Allah Ta'ala dia sayang kita. Dia bagi tu cash bagi time tu juga kena. Bagi dia beringat sikit. Ngutuk pam sembang.
Tiba ada benda berlaku, dapat berita khabar ke apa, dia mengingat. Cuma masa Nabi mengingatkan hadis yang kita baca tadi ni, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang saya sebut namanya tadi ni, yang berada di samping Nabi, dia dengar. Dia kata, ya Rasul, dah orang tu sikit sangat musibah dia, bukanlah gempa lah, rumah tanah roboh ke, dah sikit sangat ujian dia. Takkan dia hapus dosa juga. Dan kalau yang besar-besar tu munasabah, maknanya dia sabar sungguh, Allah hapuslah dosa. Sikit kena, takkan sikit tu pun Allah hapus dosa. Tu yang Nabi sebut, tertusuk duri pun Allah ampun dosa. Tuan-tuan tahu, sejurus selepas itu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia berdoa, dia minta pada Allah dengan doa dan permintaan yang saya ingat. Saya tak tahu lah tuan-tuan sanggup ke tak nak doa serupa dia doa. Sanggup tak tuan-tuan? Tuan-tuan nak angguk ke geling, mana tahu cerita nanti lu. Cerita belum habis. Dia punya doa ni, dia macam saya ingat saya pun tak sanggup kot. Dia berdoa pada Allah dengan satu doa yang memang luar biasa. Kita nak azan isyak dulu ke macam mana? Teruslah ni memang tak mau suspend dah ni, memang terus lah ni. Tapi malam esok azan lah ya. Malam esok azan. Doa dia apa? Ya Allah, kurniakanlah, ya Allah berikanlah Ubay bin Ka'ab, dia tu lah, demam sampai meninggal. Tu yang saya tanya tuan-tuan, sanggup tak doa itu? Minta. Orang minta sihat, minta kebah. Dia minta, ya Allah, aku mohon padamu untuk sakit, untuk demam. Berikanlah aku demam ya Allah sampai aku meninggal. Ya Allah. Sebab dia nakkan fadilat hapus dosa tu. Hapus dosa tu. Daklah satu hal yang sahabat Nabi kot. Sahabat Nabi dosa setara mana sangat. Hidup bertentang mata dengan Nabi, khidmat dengan Nabi, menggunung pahala, tapi masih rasa ada dosa. Yang tak pernah lihat Nabi ni kalau sendiri tak pernah rasa diri tu berdosa, syok sendiri, bajet bagus, perasan best. Itu. Dan paling teruk kalau ada orang kita ajak dia malam ni, kita ada buat qiyamul lail, dan kita akan buat beberapa solat sunat lah. Kita ada tahajud, kita ada taubat, ada hajat, witir, semualah. Jemput jemaah join ya. Tiba mari seorang, Ustaz macam ni Ustaz, kalau yang semayang-semayang lain acik join lah, tapi yang semayang apa tadi tu, taubat, yang taubat tu acik tak join kot, pasal acik tak ada dosa. Saya ingat-ingat lah, tak ada, mana ada dosa, makcik tak ada dosa. Makcik tu something wrong, suruh pergi swab test, dijolok hidung lah makcik. Apa tak sihat ke, mengaku tak ada dosa. Nabi SAW, Nabi dalam satu hari 100 kali istighfar pada Allah. Tuan-tuan, kalau tak kena tu imam istighfar 3 kali atau 7 kali tadi ni, tuan-tuan istighfar tak sendiri? Atau selain daripada mengamukkan cucu, astaghfirullahaladzim, itu kadang istighfar tu tak sampai. Istighfar yang perlu diistighfarkan kembali, istighfar mengamuk, astaghfirullahaladzim, orang tua ni tak padan dengan tua ni, pak maun pangai ni. Apa istighfar macam tu? Dia istighfar ni dia mesti ada insaf dalam hati. Ini istighfar di mulut, astaghfirullahaladzim, mata menengok juga. Peha ayam, peha orang, tengok on. Astaghfirullahaladzim, budak-budak sekarang pakai yang mata tu tengok apa? Tahulah ustaz, payah nak mengalih. Dia macam ada magnet lah. Itu. Dia minta pada Allah supaya demam. Tapi dia ada syarat sikit lah. Dia minta demam pun, dia kata, ya Allah bagilah aku demam, tapi dalam demam-demam pun tak menghalang aku dari solat berjamaah, berjihad, khidmat dengan Nabi, ibadat siang malam. Masih demam, tapi yang lain-lain tu on macam biasa, tapi demam. Allah. Dan sajalah nak tanya, tuan-tuan rasa doa dia makbul tak? Pasal pelik sangat. Doa dia makbul tak? Nak angguk macam pernah dengar, geling macam buat palatau. Jadi jadi kerah je lah.
Dan tuan-tuan pun mulut bertopeng belaka, tak tahulah jawab ke tak. Kalau jawab pun berdengung. Tak pernah dengung. Mulut bertopeng tu payah. Jawapannya, Ubay bin Ka'ab punya permintaan diperkenankan oleh Allah. Memang sungguh dia demam sampai meninggal. Allahu Akbar. Umur panjang tak? Umur panjang. Tapi sepanjang usia tu demam lah. Demam jihad, demam solat, demam boleh berbakti pada orang. Ni dia berapa? Bila dia jadi macam tu, sikit sebanyak dia jadi motivasi untuk orang lain. Tengok Ubay demam pun, dia jadi semangat orang lain, pemangkin semangat orang lain. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat Nabi ni, yang bagusnya kita baca kisah-kisah dia, jiwa kita seolah-olah terbangun tu, jiwa kita bangkit tu. Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa tak kenal Abu Hurairah? Antara sahabat Nabi terkenal, banyak meriwayatkan hadis. Tapi ramai tak tahu Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam umur 60. 60 tahun umur pencen baru masuk Islam. Kalau waktu tu baru masuk Islam, tuan-tuan agak-agak berapa tahun dia sempat belajar dengan Nabi? 4 tahun. Dan Nabi wafat. Dalam masa 4 tahun tu, usia 60 tahun bukan alasan untuk dia mengatakan bahawa dah lama dah, tak larat dah, tua dah, bengkok habis dah, tak larat dah, orang muda-muda lah pula. Dah. Lagi 60 lagi menjadi-jadi. Lagi semangat, datang majlis ilmu, tegak duduk, dengar celik mata terang. Ini batuk daripada luar. Orang kata, Haji malam ni ada apa lah? Ada ceramah. Oh, ceramah. Yalah. Tak buat live ke? Live. Boleh tengok pada rumah. Dia nak juga tengok pada rumah sambil makan krepek. Saya sebenarnya kamera ni saya raikan je lah. Ikutkan hati saya, kalau ikutkan saya lagi suka, mari ke sini daripada tengok di rumah. Ini yang tengok ni tak tahu, tengah makan bahulu, relax, baring baju tak pakai ke plekat, sengit sebelah. Mana ada? Itu je lah. Kan duduk ni kan lain macam ni semua. Duduk dengar, walaupun dalam hati tengok jam, bila nak habis. Tajuk apa malam ni? Musibah, ujian. Ujian tu panjang pula ceramah malam ni. Lain kali tak payah panggil ceramah ni. Kan? Itu yang kedua. Kafarah ni maknanya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Allah nak bagi kita hidup ni menggunung dosa. Umur tak panjang, dosa banyak, tak malu. Umur pendek, dosa menggunung, lepas tu tak reti nak tobat dah tu. Tanya bila nak tobat, tunggu Ramadan. Macam hidup. Bila nak tobat Haji? InsyaAllah lah Ramadan. Pasal Ramadan? Subuh esok belum tentu hidup. Nak tunggu Ramadan. Tu Tuhan sayang kat kita, dia datang kalau musibah ini. Cuma dalam banyak-banyak musibah yang didatangkan Allah Ta'ala ini, berdoalah pada Allah, moga-moga ianya bukanlah berupa bala. Cuba sebut. Ya, bala ni satu benda yang kita pun tak nak. Kerana apa? Kalau tadi yang pertama tadi, siapa ingat apa dia? Awal tadi apa dia? Ibtila tu musibah yang didatangkan untuk orang baik-baik sebagai jalan Allah nak angkat darjat dia. Allah nak angkat darjat dia. Kan ada ayat-ayat mulut-mulut orang cakap, loh kesian, ustaz pun meninggal. Dah ustaz tu kan dia dah merawat orang kena santau sihir lah, histeria lah. Ustaz tu pun meninggal kena sihir. Sian ustaz tu ya. Pelik, macam mana ustaz boleh meninggal? Kita nak tanya apa masalah kau makcik? Dia soal meninggal ni, bukan ustaz tak ustaz. Dalam Quran kan Allah kata apa? Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak akan datang satu musibah kecuali kacau apa? Izin Allah. Allah izin. Penceramah ke ustaz meninggal. Maka cara dia meninggal tu barangkali sakit, uzur lama, sakit, nak ceramah pun susah. Allah angkat darjat dia. Itu ingatlah. Cuma kalau yang kedua tadi kafarah, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Dia kalau kafarah ni lebih kepada orang yang musibah tu, kepada orang yang dia ni kalau ikut, dia ni bukan jahat, tapi kadang-kadang
dia ada naughty sikit. Dia ada nakal sikit, faham tak? Dia surau pergi. Kadang-kadang duk mengintai, duk menengok anak dara ke apa, laman web merapu pun tengok juga. Kopiah itu boleh lipat. Benda boleh adjust, lipat simpan. Kan? Tadi dia lah muka soh depan, tahniah anda berada di soh pertama itu. Dia juga yang jangan hak bawah ni pula, hak bawah tak. Yang duduk soh pertama ni, karaoke jamban, token RM1 satu lagu. Selamat tinggal pujaan. Tak padan umur dah veterina dah. Veteran. Nyanyi lagi. Jadi dia ada mengaruk-mengaruk sikit. Tu yang Tuhan datangkan kafarah. Awak orang baik. Apa buat perangai macam tu? Bagi sikit lah, dia demam 2 minggu sikit, baru dia mulut astagfirullahalazim, selamat tinggal, tak ada dah, astagfirullahalazim. Dia mulut istighfar, dia ingat ke Tuhan sikit. Orang surau pergi kedai urut tapak kaki Amoy. Apa cerita abang? Kan? Lebay, lipat, gulung, simpan, kabel line, tak ada orang, masuk diam-diam. Halo Haji mau apa? Ini mau urut kaki ya, semayang tahajud, lengur, berdiri lama, ini mau urut. Boleh, mau 1 jam 2 jam, buat 2 jam lalu sama lu cantik. Keluar motor hilang, kena curi padan muka Pak Haji. Kau pergi urut tapak kaki Amoy lagi, padan Tuhan tunjuk kafarah. Motor hilang, lepas tu nak report macam mana tu? Report pun buruk bunyi. Pergi ke balai, pegawai polis kata, isilah orang tu tulis apa kejadian tu hilang di mana? Hilang di surau. Dandan surau. Agak malaikat duk kiri kanan, menipu juga dengan polis ni. Nyampah je malaikat tengok, menipu. Pergi urut kaki dia tak beritahu lah. Tu. Jadi Tuhan datanglah kafarah bagi dia mengingat sikit. Lalai sangat ni, tak padan dengan orang surau ni, jadi macam tu pula. Dia orang baik-baik tapi dia ada naughty sikit lah. Dia ada nakal-nakal sikit, kan? Tipu-tipu bini sikit, kan? Kantoi dengan bini. Dia adalah kafarah dia. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga ni yang kita tak nak, tuan-tuan. Namanya bala. Bala ini adalah satu musibah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada orang-orang yang dia ni memang asal-asal memang kalau tadi dia baik, cuma sometime lah, kadang-kadang. Time cuti sekolah dia nakal. Time weekdays okey. Weekend dia punya tanduk kasih keluar. Ekor lagi panjang. Hari biasa okey, dia tak macam tu pun. Tapi yang bala ni cuti umum, cuti ujung minggu, cuti sekolah ke apa, itulah perangai dia. Buruk, jahat, zalim. Maka Allah datangkan musibah berupa bala. Dan bala tu pula mungkin situasi dia sama macam yang atas tadi, yang ibtila, yang kafarah tadi, cuma dengan beratnya lagi, dunia dia kena. Macam yang ibtila dengan kafarah tadi, dunia saja tu pun tak lama. Lepas pada tu akan ada lah, Tuhan akan balas balik, semua akan dapat rezeki, Tuhan akan ganti balik semuanya. Tapi kalau yang bala ni teruk, dunia dia kena, akhirat pun kena. Contoh paling senang tuan-tuan nak faham dan hadam, Firaun, Namrud, Qarun. Ini semua figura-figura yang dunia pun dah kena bantai, dah kena empuk dah. Akhirat nanti kau tunggu, ini lagi dahsyat. Itulah namanya bala. Kita ni tuan-tuan, tu saya kata paling-paling tidak pun 2 hak atas tu cukup lah. 2 hak atas tu jadilah. Kawan-kawan kita kena tu, yang 2 tu lah. Janganlah yang ketiga tu. Yang kita duk marah ni, orang kita duk tuduh kawan-kawan kita yang kena tu, yang nombor 3 tu. Macam kau baik sangat. Betul tak? Jangan cakap macam tu ke orang. Serupa dah menyamakan dengan Firaun dah tu. Macam Qarun kan. Qarun ni sajalah sembang-sembang adik-beradik kita ya, anak beranak lah saja sembang-sembang.
Qarun ni Allah Ta'ala marah sangat dengan Qarun ni pasal apa tuan-tuan rasa? Qarun yang kalau kita korek-korek tanah belakang rumah, kalau terjumpa orang kata harta apa? Qarun. Padahal harta kita Qarun. Tahu pasal apa? Qarun juga dapat nama. Qarun ni yang Allah Ta'ala marah sangat pada dia kerana beberapa sebab. Antara penyebab Allah marah sangat pada dia ni jenis harta dia itu sudahlah tidak diinfakkan, tak dizakatkan, ataupun tak diagihkan menyumbang wakaf tolong orang ke, tak satu dah perangai dah. Lepas tu pula dengan harta yang dia ada, sibuk nak melaram menayang ke orang. Tu yang Allah marah. Maka tuan-puan semua, harta kita kalau tak banyak sekalipun, yang sedia ada, saya ingat tak payahlah kot sibuk nak melaram ke orang, buat live, tunjuk ke orang, meja makan sampai 2 depa, rak kasut sampai 16. Perlu ke nak tunjuk tu semua? Tidur atas duit, bergolek baring, gosok ketiak pakai duit, sendal pintu pakai duit RM50. Perlukah tunjuk tu semua? Tuan-tuan tahu tak, perangai yang seumpama itu pernah dilakukan Qarun dulu. Allah rakamkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Kata Allah, kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Pada waktu itu dia memakai perhiasan sambil menayang-nayang, tunjuk pakaian dia, jenama tali pinggang dia, sambil makan cendol durian. Contoh bila pula Qarun makan cendol? Kalau Qarun masih hidup, punya perangai seumpama itulah. Menayang ke orang, serupa orang lain tak boleh beli, dia seorang dalam dunia macam boleh memiliki segalanya. Tunjuk ke orang, lempar-lempar duit, pangai-pangai, menayang-menayang kekayaan. Perangai-perangai ini Allah larang. Apa faedah kau buat tu? Allah bagi supaya kau agihkan kekayaan itu dan syukur, bukan nak menunjuk ke orang. Tuan-tuan tahu tak apa kesan duk tunjuk kekayaan ke orang? Tahu tak apa kesan dia? Allah sebut dalam ayat yang sama juga, iaitu kalau tuan-tuan rajin nak tengoklah, surah Qasas ayat 79. Al-Qasas ayat 79. Orang sekeliling ni, bahasa sekarang netizen, warga net, duk perhati Qarun masa tu sampai dia orang siap cakap, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Untunglah kalau kita dapat hidup macam Qarun. Untunglah. Kereta mewah, rumah besar, duit banyak, kasut cantik, branded semua, bini lawan, orang kiri kanan semua memuji-muji dia, melangit ni semua. Dan dia orang siap cakap, innahu lazu hazzin azim. Agaknya Qarun tu dialah manusia paling beruntung dalam dunia. Dia kaya, banyak. Itu masalah. Bila ada orang, manusia menunjuk-nunjuk, mempamer kekayaan, akan menimbulkan dalam hati orang-orang yang memandang ini, loh aku, faham tak? Akhirnya kita pun tak bersyukur. Ada orang kadang benda tak patut nak dirungut, tak patut nak dikomplain. Sebab itu dia hidup, jangan banyak komplain lah tuan-tuan. Jangan duk komplain lah, syukur sudahlah. Jangan dirungut. Rumah yang besar, letih nak mengemas, syukur ada rumah, ada tempat berlindung. Jangan dirungut. Baju banyak, letih nak dilipat, syukur ada baju. Jangan dirungut. Suami tidur berdengkur, kurang-kurang suami tu tidur sebelah kita, faham tak? Bunyilah macam-macam pun. Kadang-kadang bunyi macam kat pot kelang pun ada. Akak tu kata, aduh aku tak boleh lena dah macam ni. Syukur kak suami tidur sebelah akak tahu. Ada ayat selepas pada tu tapi cukup lah.
Maka yang kita bimbang sekali dalam hidup adalah kalau sekiranya beroleh bala, na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu Imam Ghazali rahimahullah berpesankan kepada kita, apa dia pesanan Imam Ghazali? Tatkala kalian ditimpa musibah, sematkanlah dalam dada 3 perkara. Apa dia 3 perkara itu? Pertama sekali, di saat engkau ditimpa musibah, ingatlah bahawa ada orang jauh lebih teruk musibah berbanding kau. Tu ya Imam Ghazali pesan. Kita rasa ada mungkin di kalangan kita ni ada orang kena isterinya ke apa kan, kena kanser ke apa, meninggal. Kurang-kurang dia meninggal sekalipun, meninggal depan mata, ataupun dia start dia sakit dan mula kritikal tu, kita di samping syukur. Ada orang meninggal tidak di depan mata, terhempas jadi abu. Suruh pergi buat pengecaman, tinggal tulang saja. Sedih kan? Dah tak ada kulit, dah tak ada apa dah. Ada kenalan saya tu dapat berita mak dia kemalangan dengan abang ke abang ipar dia macam itulah. Kemalangan, accident. Kereta tu terbakar tuan-tuan, terbakar situ. Dia kan kereta elektronik, dia current, dia entah macam mana kena dengan minyak tu dia meletup, terbakar. Dia sampai tempat kejadian, mak sudah jadi abu. Rentung tak ada apa lah. Tangan yang dia nak kucuk, nak minta maaf, nak salam tu sudah tidak ada lagi. Maka mana-mana orang, kalaupun orang tersayang dia meninggal, masih ada kulit, masih lagi apa, kurang-kurang rasa tenang sikit. Aku masih lagi, kalaupun dia dah tak bernyawa, kulitnya dapat disentuh, dahinya dapat dikucup lagi buat kali terakhir. Ada orang tak ada kucup, dah abu. Allahu Akbar. Kurang-kurang ada abu, ada tulang. Ada orang nak kata meninggal ke tak meninggal, tak tahu. MH 3 7 macam mana tuan? Kalau meninggal, mana kubur dia? Kalau tak meninggal, mana dia? Jadi siapa-siapa yang ditimpa musibah, bila ingat macam tu, oh, syukur ya Allah, aku masih lagi engkau beri satu benda yang orang lain tak ada. Hati jadi tenang. Satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, tiap kali bila engkau ditimpa musibah, jangan sesekali tinggalkan Allah. Jangan. Pasal apa? Setengah orang bila dia ditimpa musibah, dia disibukkan dengan musibah tu. Maaf, contoh ya, rumah tengah kena macam tu sini, yang dia sibukkan nak kemas itu, nak cuci, nak ambil water jet, tembak semua. Semayang dah? Dah semayang dah? Nampak? Jangan. Sibuk, ya betul. Yang ini pun Allah datangkan, yang solat tu Allah yang suruh. Macam tu. Dia jangan abai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, macam mana musibah datang sekalipun, menimpa atau ialah kena pada kita sekalipun, jangan lupa untuk kembali kepada Allah. Kerana itulah tujuan musibah itu didatangkan. Manusia ni kalau hidup sepanjang-panjang tak pernah ada sakit, tak pernah kena ada susah, lama-lama dia belagak. Sembang pun jadi belagak. Ada satu orang Pak Haji tu, kita pernah jumpa dia. Orang rajin datang masjid surau lah. Sajalah dia tak banyak sembang, tapi kita sekali tu saja nak ramah. Tanya dia, Haji, mana motor parking kat mana? Tak nampak pun motor mana parking. Apa motor? Kaki 70. Cergas. Sehat. Tak ada sakit ni, semua muda-muda sakit banyak. Itu kuliah tangguh tak datang, tak sihat kata. Ni 70. Belagak. Baru tak sakit dah belagak. Tu yang Tuhan bagilah sesemua sikit. Allah, dia ada Allah tu yang nak tu. Ini pantang puji sikit. Tengoklah kita makan tu makan ni, yang jaga mana alhamdulillah. Tu yang nak dengar tu. Ini mulut sangat ni. Maka ujian Allah datang, tujuan ingat pada dia. Kawan saya dulu rajin main kepak besi ni, apa? Alah, gym. Badan dia memang sadar lah dia. Dia adalah ustaz penceramah aku, agak dia imam pun dia. Badan memang sadar lah macam tu. Badan dia jalan memang bukan dia saja mendada nak belagak, memang dia macam tu, jalan tegak. Kami kalau kata dia kalau pakai jubah tu memang dia akan jadi macam ketul tu memang ada.
Oh, kami kata hebat dia, badan dia macam tu. Rasa bangga lah. Biasa ustaz-ustaz perut banyak ke depan lah. Ini tangan tu, muscle tu. Ya Allah. Sekali denggi. Berselimut. Tuhan bagi nyamuk lah. Nyamuk lah. Tak payah rimau, nyamuk. Nyet. Habis. Dah, saya tak kata kawan saya tu belagak, kan dia tengok marah. Dia tak belagak. Tapi nak bagi taunya, dalam hidup ni segak, sehat, segar, sikit boleh, sikit. Sekadar cubitan dari Allah. Ingat, aku kasih kau sehat, badan sadar, segak, handsome, ganteng semua. Itu Allah kasih pinjam saja. Akhirnya kau akan serupa macam orang lain juga, terbujur kaku masuk lubang sama saja. Wallahu alam, cukuplah setakat ini saja sembang-sembang kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan kesedaran buat kita semua. Bagi yang berkesempatan esok, saya pun terkejut juga macam mana ngatur ni. Rupa malam ni saya di sini. Esok saya di surau Impian Ihsan. Surau Impian Ihsan mana belakang ni? Sini balakong. Saya tengok, alah ni balakong. Esok balakong. Saya tanya PA saya ni salah ke belakong ke balakong? Sama tu, sama balakong. Oh, tempat sama tak? Lain tapi dekat-dekat. Oh ya ke? Dengan tajuknya esok, persiapan di musim susah. Apa persiapan kita yang diajar oleh Allah dalam Quran? Kalau ditimpa musibah, dia tak kisahlah musibah tak musibah, musim-musim susah ni, apa persiapan yang perlu dilakukan yang diajarkan dalam Quran. Esok insya-Allah kuliah subuh, bagi mana-mana yang berkesempatan jemput hadir sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa pasangan dan anak-anak kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, pelihara dan kurniakan keselamatan, kesejahteraan buat sahabat-sahabat kami yang sedang diuji dengan musibah banjir pada ketika ini. Ya Allah, kurniakan kesabaran, hati yang tenang dan redha dalam jiwa mereka dalam saat berhadapan dengan saat-saat yang getir ini. Ya Allah, ya Allah, tetapkan iman mereka, teguhkan akidah mereka. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.